Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita bersua lagi dalam rancangan agama terbaik di Malaysia, semestinya Forum Perdana Ehwal Islam. Dahulunya Forum Perdana Ehwal Islam ibarat telaga. Orang ramai datang ke studio untuk mengambil air ilmunya. Kemudian Forum Perdana ibarat hujan yang turun di serata seluruh Malaysia. Namun sejak pandemik COVID-19, Forum Perdana ibarat cahaya, memberi sinar ilmu kepada semua penonton yang berada di rumah. Pertemuan pada malam ini adalah pertemuan episod ke-41 sepanjang tahun 2021. Apa khabar semuanya? Sama ada daripada Kuala Perlis sampailah penghujung selatan benua Asia Tanjung Piai. Orang Kota Panjang Kelantan, apa khabar, sihat belaka? Orang Kedah, apa khabar semua? Dan teman-teman kami, penonton setia di Brunei Darussalam, di Singapura dan selatan Thailand, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sihat sejahtera. Saya malam ini tidak kesorangan. Kalau dalam sukan badminton ada pasangan serasi Jailani dan Razif Siddiq. Namun di Forum Perdana kita ada Ustaz Hariri dan Ustaz Rizal Ramli. Assalamualaikum Ustaz Rizal. Waalaikumsalam. Ustaz HR, Hariri dan Rizal. Okey, hashtag. Baik, apa khabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah sihat. Baik. Alhamdulillah, kita juga nak maklumkan kepada penonton, ya, pada malam ini Forum Perdana Islam dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dengan kerjasama RTM yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Penonton juga boleh menyaksikan secara langsung ini dari live FB Jakim dan juga rtmclick.gov.my. Ustaz Hari, nak tanyalah. Apa matlamat dalam kehidupan? Amboi, tanya saya. Terus macam pancung kan? Sepanjang saya jadi Forum Perdana, selalu saya tanya orang. Hari ini saya kena tanya. Matlamat semestinya Ustaz Rizal, syurga. Baik. Itu dia. Dan saya percaya tuan-tuan puan-puan, ya, matlamat kita atas dunia ini adalah untuk mendapat keredaan daripada Allah SWT, dan akhirnya kita nak masuk ke syurga Allah SWT sebagai destinasi yang terakhir. Ya, sebab itulah Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surah At-Tarim ayat yang ke-6. Ya, Allah memberi gambar atau Allah mengingatkan kepada orang yang beriman untuk pelihara diri dan juga ahli keluarga. Yang akhirnya kita nak bawa keluarga kita masuk ke syurga. Namun persoalannya bagaimana? Bagaimana persekitaran yang kita nak bawa dalam keluarga kita seindah syurga. Inilah yang kita nak bincangkan pada malam ini, Ustaz Hariri. Seindah syurga. Siapa panel yang akan mengupas isu ini, Ustaz Hariri? Baik, apabila tajuknya hebat, tentulah panel pun sangat hebat. Yeah. Saya bersama dengan dua orang panelis pada malam ini. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya, Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat ke? Alhamdulillah sihat. Apa ni, saya difahamkan bulan November ini adalah bulan keluarga kebangsaan. Ya, ya, bulan keluarga kebangsaan. InsyaAllah jadi sempena dengan hasrat Ya Amat Berhormat Perdana Menteri. InsyaAllah kita jadikan dia bulan keluarga Malaysia. Amin, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Bergandingan dengan Yang Berhormat pada malam ini Ustaz Pujaan Malaya. Sampai ke Singapura, Brunei, Perth, Australia apa panggil dia. Iaitu Al-Fadhil Ustaz Haslim Baharin ataupun lebih dikenali dengan Ustaz Haslim Bollywood. Tum keseho Ustaz. Apa jawabnya tu? Yang penting Alhamdulillah. Sihat walafiat, insyaAllah. Diberikan peluang bersama pada malam ini. Baik. Pening Dr. Syarmizi, penterjemah bahasa isyarat kita hari ini. Nak terjemah bahasa Urdu seaslin. Terima kasih Dr. Syarmizi yang sentiasa menyajikan, menterjemahkan bahasa isyarat untuk teman-teman kita yang OKU menonton Forum Perdana Ehwal Islam. Baik. Saya tak nak tangguh bicara kita. Saya nak mulakan soalan pertama ini kepada Yang Berhormat terlebih dahululah. Bila kita sebut tentang keluarga, dan keluarga ini adalah terbentuk daripada sebuah perkahwinan. Ia bermula daripada tangan seorang lelaki berjabat dengan walinya, aku terima nikahnya, sekian-sekian dengan mas kahwinnya, sah. Bermula saat itulah berlayarlah sebuah keluarga. Namun soalan dia, nak berlayar ke mana? Apa matlamat keluarga ini? Silakan Wibi. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Hariri, sahabat saya Fadil Ustaz Haslin, para penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Apabila kita tanya apakah matlamat sebuah perkahwinan, sebuah keluarga yang kita nak bina, sebagaimana Fadil Ustaz sebut tadi, setiap kita ingin mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan kekal adalah apabila kita mencapai kebahagiaan syurga di akhirat. Jadi sudah tentu sebuah perkahwinan yang kita nak bina adalah sebuah perkahwinan yang diredai oleh Allah untuk kita mencapai redha Allah, untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan sebenarnya fitrah manusia ini sebenarnya perlu kepada pasangan, perlu kepada keluarga. Dan yang kita nak bina adalah keluarga yang boleh membawa semua ahlinya ke syurga. Bukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia semata-mata. Dan kalau kita tengok dalam maqasid syariah, bagaimana menjaga maruah, menjaga keturunan itu menjadi satu perkara yang penting dalam Islam. Dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita sebagaimana ayat yang dibaca tadi oleh Ustaz Rizal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu daripada api neraka. Nak kita mencapai yang kecemerlangan dalam berkeluarga bermula daripada diri. Daripada diri kita, insya-Allah kita akan membina keluarga, daripada keluarga ini akan kita membina masyarakat, dan masyarakat inilah yang akan membina sebuah negara. Jadi kalau kita nak mencapai masyarakat yang sejahtera, bermula daripada keluarga yang baik, yang sejahtera, yang baik. Dan keluarga bermula daripada individu yang baik. Dan sebenarnya dalam berkeluarga ini merupakan satu ibadah. Perkahwinan itu sendiri satu ibadah. Bermula daripada akad nikah, Ustaz, sampailah kepada akhir, sehinggalah dia berakhir dengan kematian ataupun berakhirnya sebuah perkahwinan. Sebenarnya itu adalah satu ibadah. Maknanya di antara ibadah yang panjang. Bermula daripada muda sampai usia tua. Masya Allah. Kalau kita laksanakan dengan baik, maka dia akan mencapai yang kecemerlangan, bukan semata-mata dunia tapi membantu kita di akhirat. Jadi sebab itulah paling penting dalam kita membina sebuah keluarga ialah keluarga yang berteraskan iman, berlandaskan takwa. Dan dalam kita, bagi kita keluarga Malaysia, bagaimana yang telah disebutkan, nilai keluarga Malaysia ialah berteraskan kasih sayang, berteraskan akhlak, sejahtera, sihat. Keluarga yang kita nak lahirkan, keluarga yang berteraskan ilmu, yang harmoni, yang kita nak lahirkan. Sebab kita tidak nak keluarga ini membawa kepada kerosakan dan kehancuran. Sebagaimana ada mereka yang kadang-kadang berkahwin tak sampai 5 tahun dah bercerai. Jadi ini adalah kita rasa satu perkara yang seharusnya diambil perhatian oleh masyarakat, bahawa membina keluarga ini adalah satu tanggungjawab dan amanah yang sanggup kita hendaklah sama-sama jaga dengan betul, dengan ikhlas dan berteraskan iman dan takwa kepada Allah. InsyaAllah keluarga ini jadi satu ibadah kita. Baik, alhamdulillah. Saya suka dengan keyword yang YB guna, iaitu satu ibadah, dan ibadah yang panjang. Ya. Masya Allah, ini satu peluang. Saya nak bawa soalan ini kepada Ustaz Aslin. Bila sebut satu ibadah ni Ustaz Aslin, dia perlu diikat dengan namanya tanggungjawab. Kalau tak ada tanggungjawab, ibadah itu akan jadi satu sia-sia dan tak memberi manfaat apa-apa. Mungkin Ustaz Aslin boleh hurai juga. Keluarga ini dia terbina dengan seorang lelaki yang menjadi ketua, sebagai nahoda yang akan pimpin keluarga ini nak pergi ke mana. Tapi kalau kita tanya kepada orang yang mengikuti kursus pra-perkahwinan, apa kerja suami? Dia kata, bagi makan lah Ustaz. Dia nampak bagi makan, selesai masalah. Mungkin Ustaz Aslin boleh hurai, apa kerja seorang ketua keluarga ni? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rakan gandengan forum kita pada malam ini yang berhormat Datuk Siti Zaila dan juga semua para penonton yang sedang menyaksikan forum pada malam ini membicarakan tentang tajuk yang memang cukup diharapkan, cukup didoakan, diimpi-citakan oleh semua keluarga. Itu antara. Jadi bila balik kepada sedikit ambil poin hujung Ustaz Hariri itu, itu lumrah lah. Bila orang tanya apa kerja lelaki,
Kerja lelaki cari makan, sumak makan dalam mulut anak bini. Itulah kerja dia. Tapi sepatutnya pendedahan, dari sudut pendidikan. Lepas tu dalam Islam ini, benchmark ataupun teras kepada hebat sebuah keluarga itu, dari sudut luaran orang nampak ialah bagaimana seorang ayah bertindak. Kalau kita lihat para anbiya pun, mereka lah yang paling banyak berdoa kepada anak-anak dia orang, keturunan, zuriat dan sebagainya. Banyak surah Nabi Ibrahim ada sebut, Luqman ada sebut, Nabi Yaqub ada juga ada menyebutkan tanda doa yang mana mendoakan akan kesejahteraan anak-anak. Jadi apa yang perlu kita nak lihat kepada apa peranan ayah yang dikatakan Datuk Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa, bukan menjadi seorang yang diktator, bukan orang yang menjadikan satu kuota authority, nak marah ikut dan membuta tuli dan sebagainya, tetapi berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah dalam Al-Quran dan apa yang didandangkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk melahirkan keluarga yang hebat, keluarga yang soleh ataupun solehah. Antaranya ialah kalau kita tengok Ustaz Hariri, Datuk Penonton sekalian, saya ingat dengan masa yang ada ni nak cakap panjang tu tak sempat. Tak sempat. Kalau ikut saya ni 1 jam kot dan 1 soalan ni. Tetapi pasal kita dah diawasi dengan masa, maka cuba refer dalam surah Luqman juga dah. Ayat 13 hingga ayat 19 tak silap saya. Yang mana yang pertama ialah ya bunayya la tusyrik billah. Maksudnya pendidikan. Pendidikan. Makanan ni, burung pun cerdik cari makan untuk buat anak-anak dia. Kalau bak nak makan, kalau bak tempat tinggal, binatang pun cari juga dari sendiri. Burung, beruang, kucing, singa, harimau pun ada tempat penginapan. Tapi bukan itu sebenarnya perlu dibincangkan tentang makan tempat tinggal. Kita tak nafikan Datuk yang halal, yang berkat dan sebagainya. Tetapi asas utama ialah memberikan jaminan keluarga yang hebat ialah pendidikan. Yang pertama tentang persoalan akidah. Ya bunai la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Maksud bagaimana seorang ayah menceritakan kepada anak, wahai anak, jangan syirik kepada Allah. Syirik perbuatan satu kezaliman yang besar. Maksud dia pergi mana-mana hidup kita ini, dalam bahasa mudahnya, rasa nilai kita ini diperhatikan oleh Allah. Mana observernya adalah Allah. Mana wherever kita pergi, dalam keadaan kita tak berani untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah. Kerana akidah wujud dalam tubuh badan. Siapa yang ajar dia? Yang ni ayah. Luqman Al-Hakim, subhanallah. Yang kedua kalau kita lihat, dalam bahasa mudah, Ibnu Qayyim ada menyebut, "Fama afsadal abna'u misl taghfulul aba' wa ahmaluhum." Maksud dia, maka telah rosak anak-anak atas kesan kelekaan dan kelalaian ayah-ayah mereka. Kita tak nafikan. Dalam bab masalah anak betul tak betul, pada saya lah kita orang lelaki. Bukannya ustazah, bukannya menteri timbalan, menteri wanita dan sebagainya. Kita yang lebih ke depan sebenarnya. Lepas tu dalam bab-bab ini, dalam bahasa mudah, saya ingat Dr. Abdullah Hassan Alwan menyebut, cemburuilah di ketika mana anak kamu tidak ada di depan mata kamu. Siapa pernah cemburu ni? Kita sebenarnya. Ini kita kena pegang. Yang seterusnya ialah bagaimana Luqman Hakim mengajar, mendidik anak-anak supaya hormat ibu bapa. Ayat ke-14, ayat ke-15. Yang seterusnya ialah bagaimana kita lihat Luqman Hakim memberitahu beranak, didik anak supaya ingat Allah tu maha melihat, Allah maha mengetahui. Maknanya jangan buat benda yang sebalik, benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Dan penghujungnya dalam bahasa mudah, seorang ayah mestilah meletakkan, tanya anak dia, sudahkah kamu melaksanakan ibadat solat dan sebagainya. Ya, ini banyak terlepas pandang. Jadi wallah alam masa ada ini itu saja yang boleh jawab. Masya-Allah. Ini checklist bagi kita. Yeah. Lepas ni buka surah Luqman ayat 13 sampai 19, buat checklist. Adakah kita pernah mengajar dan telah ataupun belum mengajar tentang perkara ini. Betul. Baik, ini satu yang sangat menarik. Saya tengok banyak catatan YB tulis nak balas balik ni apa tanggungjawab ibu dan isteri ni. Tapi sebelum itu Ustaz Rizal, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Riri rancak perbincangan. Tetapi Ustaz Riri tadi masa mula-mula saya nampak Ustaz Riri ada buat contoh akad nikah tu kan? Ya. Saya nampak macam Ustaz Riri tak puas hati, tak puas rasa nak akad nikah. Nak sekali lagi ke? Jangan. Ada yang memerhati. Ada memerhati ya. Jaga-jaga. Baik tuan-tuan dan puan kita berbincangkan tentang seindah syurga tentang keluarga kita. Jadi saya ingin mengambil kesempatan pada sesi dan sisi ini untuk berkongsi kepada anda semua tentang keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang telah pun dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sempena ucapan sulung beliau
sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 pada 22 Ogos 2021 dan dilancarkan pada 23 Oktober 2021. Baik, apa yang kita nak kongsikan kepada anda tentang konsep keluarga Malaysia, ya. Dalam keluarga Malaysia ini ada 3 trust yang telah diangkat, ya, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran, ya. Kita cuba lihat dulu satu persatu. Yang pertama, keterangkuman. Dalam keterangkuman ini ada 7 nilai yang perlu dikayakan, yang perlu diterjemahkan dalam kehidupan ahli keluarga, iaitu menyamai budaya integriti, budaya amanah, prinsip keadilan, amalan bermusyawarah, budaya ilmu, budaya komunikasi berhemah dan membina akhlak mulia dalam anggota keluarga. Itu yang pertama. Seterusnya, trust kebersamaan. Dalam kebersamaan juga ada nilai-nilai yang perlu dikayakan, iaitu kebertanggungjawaban terhadap keluarga, kemudian amal ihsan, suasana harmoni, kemudian menjaga kehormatan, maruah keluarga dan menyemai semangat keamanan dan kesejahteraan. Dan trust yang ketiga adalah kesyukuran, iaitu beriman, membudayakan amalan sihat fizikal, mengetahui tradisi, adat kekeluargaan, kasih sayang dan juga hormat menghormati. Namun Ustaz Riri, untuk kita membawakan satu gagasan yang cukup besar, keluarga Malaysia, ada cabaran di situ, tuan-tuan. Keluarga Malaysia itu pastinya bermula dari keluarga kita, dalaman kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi suasana pada hari ini. Jadi mungkin selepas ini Ustaz Riri boleh diangkat isu-isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita tentang cabaran dalam keluarga itu sendiri, yang bergaduh, ya, sampai bercerai-berai. Ustaz Riri, isteri tak letak budu atas makan tengah hari pun boleh bercerai. Inilah benda-benda yang akan kita lihat selepas ini, apapun kita bermuasabah seketika. Jumpa selepas ini. Baik, terima kasih kepada sidang penonton yang terus setia bersama kami pada malam ini secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama RTM dan dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Kita bincangkan topik seindah syurga. Itulah yang kita harapkan. Keluarga kita, persekitaran dalam keluarga kita seindah syurga, ya. Baik, Ustaz Riri, apa lagi yang kita nak bincangkan pada malam ini? Silakan. Baik, Alhamdulillah. Kita sambung bicara wara kita Forum Perdana Ehwal Islam pada tajuk Seindah Syurga. Saya nak kembali semula kepada yang berhormat. Bila Ustaz Aslin sebut tentang peranan seorang ayah untuk memandu, mendidik anak-anak dan keluarga. Kadang-kadang bila kita jadi suami, kita kata, oi, banyak kerja aku. Tapi bila tengok isteri pula, lagi banyak kerja dia. Tengok YB, lagi rasa macam, ya Allah, banyaknya. Saya kadang-kadang terfikir juga, timbalan menteri, jaga kawasan, seorang isteri, seorang ibu, Allah. Macam mana YB urus dan nak memenuhi tanggungjawab sebagai seorang isteri, ibu dalam keluarga itu sendiri? Silakan, Datuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ustaz. Apabila kita membicarakan soal peranan dan tanggungjawab, terlebih dahulu saya nak mengucapkan tahniah. Sebab ramai dalam negara kita sebenarnya ibu-ibu yang hebat, bapa-bapa yang hebat. Dan alhamdulillah bapa-bapa yang hebat, ibu-ibu yang hebat inilah yang sebenarnya melahirkan zuriat yang hebat. Jadi kalau kita tengok contoh keluarga terbaik adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk keluarga dan begitu juga para sahabat. Dalam kita membina keluarga ini yang paling penting ialah niat kita. Nawaitu kita untuk apa? Dan dalam melaksanakan ini kita nak adalah faham bahawa ini adalah satu amanah dan tanggungjawab Allah kepada kita. Sebab itulah saya menyeru kepada para suami, para ibu, layanilah sebaik mungkin suami kita kerana Allah, layanilah anak-anak kita kerana Allah. Dia mesti bermula daripada hati ikhlas inilah, insya-Allah dia akan melahirkan kemuliaan, tindakan yang baik. Seorang ibu sebenarnya besar peranannya mengandung, peranannya menyusukan anak dan melahirkan anak. Begitu juga peranan ayah. Dalam melaksanakan tugas ini, yang paling penting ialah bagi kita ialah bagaimana kita mengurus masa. Yang paling penting ialah hubungan dengan Allah mesti jaga. Sebab apabila kita
selesaikan tanggungjawab kita dengan Allah, Allah mudahkan urusan kita dengan manusia. Begitu juga dalam keluarga. Bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang ramai, sebab saya ada 10 orang anak dan sekarang ada 20 orang cucu. Dah ramai sangat dah. Jadi dalam mengurus keluarga ini, pengalaman saya yang paling penting ialah jangan tinggal doa kepada Allah. Doa ibu bapa itu sangat penting. Sebab itulah kita tengok bagaimana Islam mengajar kita setiap kali lepas solat, seorang ibu, seorang ayah jangan tinggal doa kepada anak-anak, ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di antara doa yang kita disuruh ajar, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita pasangan hidup dan anak-anak yang menjadi penyejuk pada mata hati, dan jadikanlah kita semua pimpinan bagi orang takwa. Dan seterusnya ialah kena dalam komunikasi dengan keluarga kena baik. Sentiasa mengucapkan terima kasih, sentiasa meminta maaf dengan ahli keluarga, budayakan akhlak yang mulia, didik anak dengan akhlak yang baik, sentiasa libatkan ahli keluarga dalam melaksanakan kerja rumah. InsyaAllah apabila kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan kita ikut sunnah Nabi SAW, dengan doa yang tak putus-putus, dengan kita disiplinkan anak masa kecil lagi, insyaAllah dia akan memudahkan urusan kita. Sebenarnya anak ni akan menjadi pembantu kita. Bukan setakat pembantu di dunia, insya-Allah anak akan jadi yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal nanti, insya-Allah. Allahu Akbar. Sejuk rasa dengar apa yang YB sebutkan tadi. Kalau kita semua satu keluarga saling mendoakan antara satu sama lain, seindah syurga lah tempatnya. Masya-Allah. Ustaz Aslim, saya bila sebut keluarga ni ada satu lagu yang saya minat. Tahun 1964, saya tak lahir lagi. Ini lagu P. Ramlee dan Saloma. Tajuk dia Sedangkan Lidah Lagi Tergigit. Ini kan pula suami isteri. Lagu ni P. Ramlee buat tahun 1964 dalam filem Tiga Abdul. Cerita tentang pergeseran suami isteri. Ada kalah sikit, menang sikit, begitulah. Dan lagu dinyanyikan dekat kandang kuda. Kandang kuda. Cuba Ustaz Aslim nyanyi sikit. Di kandang kuda, cerita dia. Keluarga ni dia akan ada cabaran. Ada sekejap bergaduh, sekejap indah. Macam mana kita nak uruskan perselisihan faham ini supaya kekal sampai ke syurga. Silakan Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustaz Hariri. Kita bagi contohlah Datuk Zailah sebagai perkatakan isteri misali, tapi ibu misali, nenek misali. Masya Allah, sebab 20 cucu Masya Allah dengan sibuk satu Malaysia meronda kerana jaga kawasan dan juga negara. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, makasih lagu itu memang sinonim. Sebab tu dalam bahasa mudah, kalau tengok intisari atau lirik lagu tersebut, kita bukan nak bincang lagu tu, tapi nak bagi tahu memang kena sangat bagi mereka yang rasa bila ada masalah, renunglah. Kerana anda tu bukan apa-apa. Ustaz kacik lah masalah Quran ke apa ke tak. Tapi mungkin hanya Quran mupayah. Tapi nak bagi tahu lagu ini juga, lirik dia, subhanallah. Saya juga mengamati petang tadi. Kan? Tengok lagu ni sebenarnya kalau orang tengok sedangkan lidah ikan tergigit. Apa nama tadi lepas tu? Apa pula suami isteri? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Dalam bahasa mudahnya, baru teguh peribadi. Betul. Sebab tu dalam hidup kita ni sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bergaduh, kecil hati, terkasar, termarah, terguris, itu semua benda lumrah. Ibarat kita bila bersampan di sungai atau di lautan, kita kena berayung bagi elok. Kalau nak pergi ke hulu, buat cara hulu. Nak pergi buat cara hilir. Tapi kalau kita tidak sabar, hanya sedikit ombak melalui perjalanan kita dah terjun sampan, inilah rumah tangga yang berlaku pada hari ini kemungkinan. Sebab itu dalam bab ni para penonton sekalian, saya ada beberapa benda yang kita nak sebut dengan masa yang ada ni. Yang pertamanya, kita macam Datuk sebut memang betul. Saya nak sebut tadi tempat masa. Doa ni is very very important things. Cakap putih sikit malam ni. Malam Jumaat ni kan. Doa ni cukup penting. Kekuatan doa ni tidak ada hijab. Tambah-tambah pula ayah ataupun bapa ataupun suami ataupun isteri ataupun ibu. Percayalah, dan yakinlah kerana Allah tu bukannya orang yang Allah sesama mendengar. Allah sesama melihat. So keyakinan kita ni, kita berdoa banyak-banyak supaya Allah menerima apa yang kita buat baik untuk anak dan keluarga kita. Yang pertama ialah rumah tangga ni, suami isteri ni pernah kena ada 4 benda. Dari segi bincangan lama tahun 1998. Lama saya jadi khatib khutbah Jumaat di Imam Masjid di Kuala Selangor. Yang pertama tafahum tadi ni. Tafahum ni saling faham, memahami di antara satu sama lain. Itu paling penting.
Kalau rumah tangga tidak ada saling memahami, kadang-kadang contoh Kelantan makan budu. Orang Jawa Selangor makan tempe. Jadi hidangan makanan ke tak faham boleh bergaduh tu. Mana mu tepe tapa mu kita dah. Jadi tepe jadi tapa dah. Ada bakat bergaduh dah. Kawan ni masak begini. Jadi kalau tidak kesefahaman pasti berkatakan apa nama tadi ni? Syaridah kata apa nama dia, kerana benda kecil yang boleh bercakap. Kes makanan boleh bergaduh. Waktu Nabi SAW bila makanan inistahahu akalahu wa inkarihahu tarakahu. Mudah pada Nabi. Kesefahaman Nabi, kalau Nabi nafsu nak makan, Nabi makan. Nabi tak suka, Nabi tinggalkan. Yang keduanya ialah itu tasamuhat. Mesti ada tolak ansur budi bicara dalam rumah tangga. Ya, budi bicara. Kadang-kadang suami gaji rendah, isteri gaji tinggi. Atau isteri tak kerja, suami kerja. Budi bicara yang kena ingat, rezeki itu datang daripada Allah untuk dikongsi bersama pasangan. Jangan rasa mendabik dada, rasa sombong. Hang dulu ni, aku sejak hang nikah dengan aku boleh senang ni. Jangan ego. Wahai para suami. Sama isteri juga. Abang dulu ni, kalau tak kerana bapak cik nak kenal dengan abang, tak mau ambil dia lelaki malas nak mampu Bahasa bodoh kan. Ini boleh kuat dia jenis. Ini contoh dia. Saya nak begitu kalau kes macam ni, kosak rumah tangga. Yang ketiga ialah ta'awun, kita saling tolong menolong. Nabi kana fi mihnati ahlihi, Nabi sentiasa tolong isteri walau duduk di rumah sekalipun. Dan terakhir taradin, redalah dengan pasangan yang ada. Ya, redalah dengan pasangan yang ada, insya-Allah moga-moga dengan keredaan ini maka pasti saya yakin tidak jadi masalah kepada bilangan perceraian dalam negara kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, 4 perkara. Persefahaman, budi bicara, tolong menolong, reda. Kalaulah tak dengar forum malam ni, rugi. Rugi. Pergi kejut suami, pergi kejut panggil isteri. Satu keluarga kita kena tonton malam ni. Apapun, Ustaz Rizal, ada perkongsian menarik. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Riri, sidang penonton yang dimuliakan. Kita teruskan perkongsian pada malam ini. Kita bincangkan tentang keluarga dan keluarga. Dan saya nak berkongsi tentang keluarga juga. Di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika melancarkan keluarga Malaysia, beliau juga telah melancarkan Yayasan Keluarga Malaysia. Apa Yayasan Keluarga Malaysia ni? Okey, untuk makluman semua, Yayasan Keluarga Malaysia adalah institusi yang akan membantu anak-anak keluarga Malaysia untuk memperoleh sokongan, terutamanya daripada aspek pendidikan sehingga mereka mencapai umur 18 tahun. Baik, ini sebenarnya difokuskan kepada anak-anak yang telah hilang, sokongan, telah yang kematian ibu dan bapa yang menjadi yatim piatu sehingga direkodkan sejumlah 5,173 anak keluarga Malaysia yang menjadi mangsa tragedi kehilangan ibu bapa kerana wabak COVID-19. Baik, saya nak berkongsi juga dalam kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa Yayasan Keluarga Malaysia ini juga akan melebar sayap perlindungannya kepada anak-anak keluarga Malaysia yang lain, yang turut memerlukan sokongan seumpamanya. Mungkin pada hari ini untuk yang terkena dengan COVID, dan mungkin pada masa akan datang mungkin hal-hal lain. Contoh yang ingin saya paparkan mungkin isu-isu seperti ini. Kes-kes yang melibatkan penderaan anak-anak yang dipaparkan di media masa di negara kita. Banyak perkara yang dipaparkan yang mungkin amat mengejutkan kita, tapi inilah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Selanjutnya juga tadi tentang anak, ini isteri pula. Ustaz Riri nak tanya, Nia, isteri buli suami, ustaz pernah kena buli tak dengan isteri? Allahu Akbar. Betul? Tengok, tak pernah. Baik, nampak tu, tak terkata tu. Inilah tuan-tuan perempuan, realiti dalam masyarakat kita yang perlu dilihat. Jadi saya fikir hal-hal ini akan kita kongsikan kepada anda, bagaimana sebenarnya kita nakkan keluarga yang terbaik, keluarga yang seindah syurga. Kita bermuhasabah seketika, jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kita bergabung semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih kepada anda yang terus menonton kami pada malam ini. Bagi anda yang sedang menonton melalui live Facebook di Facebook JAKIM, terima kasih yang memberi komen-komen, antaranya Muhammad Yusuf Ali, dia kata jangan marah nanti kena jual. Muhammad Fauzan kata menarik tajuk malam ini. Adra Syahnas berkata lawa jam Ustaz Aslin, warna merah talinya. Dia komen juga Ustaz Aslin. Ini netizen kita, dia perhati Ustaz Aslin. Allahu Akbar. Ala kulihat, terima kasih terus menumpahkan komen-komen anda, beri pandangan kepada tajuk ini. Kami nantikan pandangan dan juga komentar anda. Baik, apa yang Ustaz Rizal ulas tadi saya ambil serius. Sempat saya meneliti beberapa dapatan bahawa sepanjang tahun 2020 daripada Januari sehinggalah Disember,
ada 5,260 kes yang dilaporkan oleh PRRM tentang keganasan rumah tangga. Ini bukan satu fakta dan juga figure statistik yang dipandang enteng, sangat berat. Mungkin YB boleh komen sedikit tentang isu penderaan ini dalam keluarga dan apa langkah yang boleh kita buat supaya kita dapat mengekang masalah penderaan keluarga ini. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Ustaz. Apabila sebut tentang penderaan kepada anak-anak ni, saya ataupun penderaan kepada ahli keluarga, saya sangat sakit hati sebenarnya. Kenapa seorang suami sanggup mendera isteri? Kenapa seorang isteri ada yang dera suami? Ada. Kenapa anak-anak pula yang menjadi mangsa didera? Sedangkan mereka adalah darah daging kita sendiri, keluarga kita sendiri. Kalau kita lihat daripada data daripada Polis Diraja Malaysia, didapati daripada Januari hingga September 2021, keganasan rumah tangga saja berjumlah 5,821 kes, Ustaz. Yang mana yang menjadi mangsa lelaki, yang Pak Ustaz Aslin tanya tadi, ada tak suami jadi mangsa? Ada, Ustaz. Yang jadi mangsa lelakinya 1,830 kes. Allah. Lelaki jadi mangsa. Tetapi yang paling ramai jadi mangsa adalah isteri wanita, yang mana 3,991 kes adalah wanita. Dan yang paling kita sedih juga apabila berlaku penderaan kepada kanak-kanak, yang mana sehingga Ogos 2021 terdapat 3,993 kes penderaan melibatkan kanak-kanak. Ini adalah suatu kezaliman. Tidak seharusnya berlaku. Jadi banyak perkara punca yang berlaku demikian. Sebab itulah kembali kita kepada tarbiyah agama. Ya, agama adalah penyelesaian. Sebab kalau kita tengok punca penderaannya, kadang-kadang berpunca panas barang, salah faham, dan ada juga yang melibatkan ketagihan dada. Jadi itu di antara punca-punca utama yang kita dapati punca berlakunya penderaan dan keganasan. Jadi di sini ialah pentingnya peranan keluarga, dan kita di kementerian melaksanakan berbagai program untuk membantu. Jadi saya wawarkan di sini, sekiranya penonton-penonton di luar sana ada mendapati isu-isu seumpama ini, terus berhubung kepada talian kasih kami. Kita ada talian kasih yang 24 jam bebas tol 15999, dan talian WhatsApp 01926159999, dan kita ada juga talian khas untuk family care. Jadi bagi family yang memerlukan kaunseling perkahwinan di bawah LPPKN, kita ada talian khas iaitu 1-800-820-300. Jadi talian ini khas untuk kaunseling perkahwinan. Di samping itu kita ada pelbagai talian lagi lah, dan kita ada program skop wajah untuk sama-sama membantu, dan kita alu-alukan masyarakat untuk penglibatan bersama dalam program-program yang dianjurkan oleh kerajaan untuk sama-sama kita menangani isu yang yang ada dalam masyarakat kita, ya. Jadi kalau kita lihat tentang isu penderaan ataupun isu masalah dalam keluarga ini, kita kena faham bahawa tanggungjawab dalam membina keluarga bukan semata-mata bagi makan. Bukan semata-mata hanya bagi pakaian, hanya bagi hantar sekolah saja macam tu. Tetapi kita kena mendidik. Kena mendidik, mengajar, mengasuh, dan kita kena mendidik mereka menjadi hamba yang baik. Sebagaimana Al-Fadhil Ustaz telah sebutkan tadi, peranan ibu ayah, pastikan anak-anak supaya daripada kecil lagi dididik dengan ibadah solat. Apa yang kita dapati punca berlakunya, sehingga berlakunya masalah anak yang terlibat dengan gejala-gejala kes juana dan sebagainya, apabila kita siasat di antara puncanya, kadang-kadang kita tanya, solat ke? Kebanyakan majoriti ustaz yang terlibat dengan dadah, yang terlibat dengan kejuana, kebanyakan tidak solat. Jadi mungkin ini apabila kita tanya kenapa dia tak solat, dia kata mak ayah pun jarang-jarang solat. Maknanya berpunca daripada masalah keluarga. Jadi sebab itulah didikan akhlak ini bermula daripada rumah. Hormat menghormati antara ahli keluarga daripada rumah. Saling kasih sayang antara ahli keluarga kena bermula daripada rumah. Dan suami juga, peranan lelaki dalam kepimpinan keluarga macam ustaz sebut tadi sangat penting. Bagaimana untuk supaya suami memainkan peranan penting dalam keluarga, supaya ahli keluarga itu sentiasa di dalam susun atur yang teratur. Sebab peranan suami sangat penting menjadi pemimpin ataupun wali dalam satu keluarga. Itu sangat penting. Masya Allah. Aduh, bila saya dengar statistik kemudian kes penderaan, saya pun jadi takut. Apa barah yang sudah berlaku kepada masyarakat kita sehingga kan statistik itu meningkat dan meningkat sampai ada kepada kematian dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya nak panjangkan soalan ini berdasarkan tadi Ustaz Aslim. Ya.
bacaan saya pada laporan daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, dia sebut ada 3 faktor trend baru orang tak nak berkahwin dan membujang sampai tua. Pertama, kerana faktor kerjaya. Yang kedua, faktor keuangan. Yang ketiga, tak nak bertanggungjawab yang berat dalam keluarga ini. Saya fikir kalau trend ini panjang, kita akan jadi satu masalah dalam negara kita. Mungkin Ustaz Aslim boleh komen sedikit tentang trend baru tidak mahu bertanggungjawab, tidak mahu berkeluarga. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Ari, penonton sekalian. Saya setuju kalau isu 3 perkara tadi kerana masalah kerjaya, kewangan dan masalah-masalah yang terakhir tadi ini menyebabkan mereka tidak berkahwin. Sebab al-ba'ah itu merupakan satu keperluan. Asal tu prepare nak jadi seorang suami ataupun isteri. Yang keduanya, kalau membabitkan masalah kesihatan, tenaga, masalah dia tak sihat dan sebagainya, zahir dan batin tak sihat, maka membujang itu maka tidak menjadi persoalan. Yang jadi persoalan isunya Datuk ialah orangnya gagah perkasa, sadu dan sedar. Sadu, sihat dan sedar, waras dan mempunyai nafsu untuk berkahwin, lebih mendorong kepada maksiat. Maka orang ini adalah kalau dia tak kahwin maka berdosa hukum dia. Ini contoh dia. Mungkin ada orang sebut habis tu ada ulama-ulama hebat macam Syekh Zamakhsyari, macam Ibn Jarir At-Tabari, mana tak kahwin-kahwin macam mana? Kena ingat ulama-ulama membincangkan masalah kenapa mereka tak kahwin, kerana mereka orang kata mana menggadaikan nyawa mereka, masa mereka untuk ummah. Ingat tak bila Nabi, 3 orang datang tanya isteri Nabi, oi Nabi macam kalau Nabi macam ni lah kita macam mana? Aku tak nak kahwin, aku solat malam tak nak tidur, aku tak nak makan, nak puasa sepanjang malam. Kenapa? Untuk diri dia. Untuk diri dia. Bukan untuk umat. Dia nak orang kata nak dapat balik return anniversary pada diri dia. Maka Nabi kata, aku puasa, aku buka. Aku salat, aku tidur. Dan aku juga kahwin. Dan barang sesiapa yang tidak ikut sunnah aku, maka laisa minni. Ini jelas. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain yang mana Nabi SAW melarang yanha 'anit tabattul. Tabattul maknanya membujang. Nabi suruh kita berkahwin dan Nabi menegah kepada kebujangan. Tabattul maknanya bujang tu tak betul. Sama lebih kurang Arab tak betul, kita betul semua je lah ya. Itu antara dia. Jadi tak betul memang tak boleh. Cuma pengecualian tu ada. Mungkin saya tak nafikan sehari Datuk sebut kalau dekat 6,000 kes dalam masa 9-10 bulan. Kita yang tak kahwin pun takut. Boleh percaya kalau ada perempuan boleh dera. Dengan badan besar ni saya boleh kena dera juga saya. Maka dia kata aku fobia, aku trauma. So mungkin dia tak nak kahwin. Ada alasan dia. Saya sebut yang tertentu. Ini antara dia. So dalam bab-bab ni, sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersangka baiklah dalam persoalan perkahwinan. Sebab benda ini merupakan satu jajaran yang amat-amat disukai oleh Nabi SAW. Kerana ini makathir bikumul umam. Cuba contoh. Di malam menteri kita. Anak 10. Cucu 20, dah 30. Menantu tantas 20 juga. 10. Entah, berpuluh-puluh dah. Kita dah kalau campur kena macam ni lah. Seorang wanita dapat anak 10, saya 7 dah 17 contoh dia kan. Macam mana zuriat tu berkembang biak. Dan kita nakkan dari sudut perkembangan zuriat ni ialah kerana tak ada bukan sebagai satu aset untuk barzah kita dan masyarakat kita berdoa dan sebagainya. Itu asas dia. Maka kalau orang yang sihat tak nak kahwin, maka kita kena tengok bagaimana kedudukan daripada pada keadaan tersebut. Mungkin kena kaunseling dan sebagainya. Itu mungkin Kementerian Wanita pun ada sebut talent-talent nombor dan sebagainya. So insya-Allah, ulang balik penonton sekalian, bersangka baik dengan perkahwinan insya-Allah. Kerana memberikan rezeki yang luas dan juga rahmat daripada Allah. Allahu Akbar. Saya suka benar poin yang Ustaz Hasli sebutkan tadi, aset. Perkahwinan zuriat ini adalah aset. Bukan sekadar untuk kita di alam barzah, tetapi untuk agama kita. Untuk melahirkan lebih ramai generasi-generasi Islam yang untuk membina dan memartabatkan agama kita sendiri. Ustaz Rizal, Ya. Saya tengok macam-macam info yang Ustaz Rizal ada tu, silakan. Baik, terima kasih. Info-info ini kita nak berkongsi kepada penonton yang bersama-sama kita pada malam ini. Pada awal siaran tadi, YB pun dah mengesahkan bahawa pada bulan November inilah bulan Keluarga Kebangsaan 2021 ya. Jadi kita berada pada sepanjang bulan November ini, inilah sambutannya, bulan Keluarga Kebangsaan. Ayuh,
marilah sama-sama kita menghargai keluarga kita ya bersama-sama, kerana mereka inilah yang akan sentiasa mendoakan kebaikan kita bersama. Baik. Saya nak berkongsi kepada penonton di rumah dan di mana jua berada ya, sempena dengan bulan kebangsaan, bulan keluarga kebangsaan bulan November ini yang dikeluarkan infografik oleh LPPKN, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kasih 5 teras keluarga bahagia. Jadi kita boleh berkongsi untuk kita, ialah kita kadang-kadang kita terlupa ya. Mungkin bila dah dikongsikan ini kita ingat balik ya. Antaranya adalah harmoni, maksudnya perhubungan dengan keluarga yang sentiasa harmoni, kemudian menerapkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran keibubapaan dalam keluarga. Seterusnya teras sehat dan juga selamat, mengamalkan gaya hidup yang sehat dan sentiasa memastikan keluarga kita sentiasa selamat. Seterusnya akhlak, asasiat keluarga yang berpadukan kepada nilai agama dan juga integriti dan tidak lupa ke kasih sayang. Itu 5 teras keluarga bahagia ya. Pada masa yang sama, saya nak kongsikan juga, ini sangat-sangat menariklah untuk saya sharekan kepada anda ya. Ini juga infografik daripada LPPKN ya. 10 saat pelukan keluarga. Jadi kena buatlah ya tuan-tuan. Bagaimana anda lakukan? Ada 5 perkara ya. Saya ambil masa sikit. Yang pertama, luangkan masa yang sesuai untuk bersama-sama semua ahli keluarga ya. Ketika bila? Sebelum ke tempat kerja, semasa tiba di rumah dan sebelum tidur. Kemudian yang kedua, peluk pasangan ataupun anak sambil bisikan ungkapan kasih sayang kepada mereka. Yang ketiga, di telinga sebelah kanan bagi salam dan juga doa kepada pasangan dan anak kita. Yang keempat, tadi telinga kanan, ni telinga kiri pula. Apa perlu dibuat? Ucapkan kata-kata menggambarkan ya kita sayang, kita kasih kepada anak-anak ataupun pasangan kita. Dan yang kelima, ya, sebaiknya setiap ucapan kepada pasangan atau anak dibalas oleh mereka dengan pengucapan mereka faham dan menerima dengan keantaan. Jadi inilah dia 10 saat pelukan keluarga. Ayuh peluklah untuk kita sentiasa berkasih sayang dalam keluarga kita. Kita bermuhasabah seketika. Jumpa selepas ini. Amboi, bila Ustaz Rizal suruh peluk, tak habis peluk lagi ya. Alhamdulillah, satu keluarga tengok forum perdana Ihwal Islam. Ni Ustaz Rizal lah ni punya cadangan, tapi baguslah Ustaz, 10 saat pelukan keluarga. Ya. Balik ni kena terus buat ya. Baik, Ustaz Rizal memang amalkanlah setiap hari. Ustaz Aslin pun kena buat juga, tapi tiap hari Ustaz Aslin buat kan. Alhamdulillah. Sedar tak sedar kita sudah sampai di penghujung rancangan. Seperti tidak mahu melabuhkan tirai perbincangan malam ini, banyak perkara yang kita nak perkatakan. Namun inilah adat resam forum perdana, hanya 60 minit perkongsiannya. Kita tiba pada kesimpulan. Saya nak mulakan dengan Yang Berhormat Datuk terlebih dahulu untuk mulakan kesimpulan. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Ustaz, para penonton yang dikasihi sekalian. Saya nak mengambil satu maksud hadis Nabi SAW. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik hubungannya dengan ahli keluarga dan aku adalah yang paling baik di antara kamu terhadap keluargaku. Masya Allah. Nabi SAW memberi panduan kepada kita. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Dan Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Jadi dalam melaksanakan tanggungjawab kita kepada keluarga, laksanakanlah tanggungjawab ini dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan. Kerana keluarga ini yang kita nak bina ini adalah yang bukan semata-mata untuk di dunia, tapi kita nak bawa suami kita, anak-anak kita, cucu kita ke syurga. Kita nak bina rumah di syurga, Ustaz. Jadi kalau boleh dalam kita nak mencapai ini, hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh dan kita hendaklah melaksanakan ini dengan penuh ketekunan, dengan penuh usaha. Nak cari yang apa yang terbaik ini mesti berusaha. Dan hendaklah kita jadikan dunia ni sebagai ladang untuk kita akhirat. Sebab kehidupan kita dunia ni sekejap sangat. Jadi ruang yang ada, hargailah ibu kita. Saya tak sanggup apabila ada anak-anak yang membiarkan ibu, sehingga ada yang sanggup nak hantar ibu-ibu ke rumah-rumah, rumah peliharaan tanpa nak memelihara sendiri. Sedangkan peluang itu ada untuk dapat pahala. Jadi marilah sama-sama kita memberi yang terbaik untuk keluarga kita, beri yang terbaik untuk ibu kita, ibu bapa kita, suami kita, anak-anak kita dan keluarga kita seterusnya. Semoga kita dapat menjadi ahli syurga, semua kali keluarga kita untuk mencapai syurga Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan Ustaz Ahlil untuk mulakan kesimpulan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dikala orang yang berkahwin tak dapat zuriat sampai hari ini, tapi anda ada anak-anak ramai. Amin. Bersyukurlah.
Dan dikala orang lain berempas pulas dengan 1000 keringat, cari nafkah, cari duit, nak kahwin, anda sudah ada pasangan, maka bersyukurlah. Dan dalam masa yang sama, anda ada keluarga bahagia, sedangkan orang lain mungkin keluarganya sengsara. Bersyukurlah. Dan bersyukur itu kenal berikan satu penghargaan kepada mereka. Yang ini jangan remeh-temehkan pasangan. Jangan tidak endahkan anak-anak. Kerana ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, setiap inci, setiap saat yang kita lakukan atas nama kebaikan, semuanya adalah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan dipersoalkan akan apa yang telah diberikan amanah kepada kita untuk menjaga, mendidik mereka, bagaimana Datuk akan mengasuh mereka ke arah jalan yang lebih baik dan mulia. InsyaAllah, don't worry, don't be sad. Hari ini mungkin tak nampak sehari Datuk, tapi insyaAllah yakinlah, di alam barzakh, tak sembah alam masyar, di alam barzakh, anak-anak isteri ataupun keluarga kita akan berdoakan, Ya Allah, ampunkan, ampunkan, ampunkan. Dan insyaAllah, setiap benda yang kita buat baik, tak pernah Allah hampakan kebaikan tersebut. Wallahu'alam. Alhamdulillah, ini satu kesimpulan yang amat menyentuh hati kita dan moga kita jadi panduan. Mungkin Ustaz Rizal juga ada kata-kata akhir ataupun kesimpulan yang nak disampaikan? Baik, terima kasih Ustaz Ridi. Tuan-tuan dan puan ya, kita itulah mas sampai tertanggal Ustaz sebab tinggal peluk-peluk tadi tu. Ini itulah dia punya penangan tu kan. Tutup balik Ustaz ya. SOP. Okey tuan-tuan dan puan ya Ustaz Ridi. Kita begini apa tempoh kehidupan kita atas dunia ini sangat singkat. Ya, kita tak tahu bila kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Maka saya berpesan pada diri saya dan juga kepada anda semua, hargailah kehidupan yang kita ada ini untuk kita saling berkasih sayang dengan keluarga kita, saling mendoakan yang baik-baik, kerana mungkin peluang-peluang yang indah itu bersama-sama keluarga akan kita dapat satu keindahan di syurga nanti yang kita nak semua ahli keluarga kita masuk ke syurga Allah, insya-Allah Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua sempena dengan bulan keluarga kebangsaan pada tahun ini, pada sepanjang bulan November. Kita suburkanlah kasih sayang sesama kita satu keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Kesimpulan yang dapat saya buat, kadang-kadang kita berfikir, apa matlamat kita berkeluarga atas dunia ini? Setelah kita meninggal dunia, ke mana kita nak tuju? Seindah syurgalah tempatnya. Soalan kedua, adakah kita akan berhimpun bersama ahli keluarga kita? Soalan kita ini telah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin." Orang-orang yang beriman dan dituruti dengan zuriat keturunan yang beriman, kata Allah, alhaqna bihim zurriyatahum, dan mereka akan dihimpunkan sekali di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para hadirin sekalian, syukur atas nikmat, sabar atas ujian. Bina syurga di dalam rumahmu, binalah rumah di syurga nanti. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, Ustaz Rizal dan Dr. Syarmizi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita akan berbincang tajuk perbankan Islam. Nak ketahui apa tajuknya dan siapa panelnya, kita jumpa pada minggu hadapan. Saya Ustaz Haridi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.